Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalam ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi wa azwajihi wa zurriyyatihi wa atba'ihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. La hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma iftah 'alaina bi futuhil 'arifin bik. Allahumma ij'alna minal ladzina yastami'una al-qawla fayattabi'una ahsana. Allahumma 'allimna bima jahilna wa anfa'na bima 'allamtana wa zidna 'ilman nafi'a ya rabbal alamin. Rabbi a'udzu bika min hamazati syayatin wa a'udzu bika rabbi an yahdurun wa a'udzu nafsi billahil aliyyil azim. Bismillahi ma sya'allah la yasuqul khaira illa Allah. Bismillahi ma sya'allah la yasrifus su'a illa Allah. Bismillahi ma sya'allah ma kana min ni'matin fa min Allah. Bismillahi ma sya'allah la haula wa la quwwata illa billah. Wa ba'd. Qala Syekh Musannif rahimahullah ta'ala wa nafa'na bihi wa bi ulumihi fi darin. Amin. Kata musannif, was-sam'u artinya pendengaran, wal basaru artinya penglihatan. Maka hakikat keduanya sama' dan basar itu pada zat Allah Ta'ala, iaitu dua sifat yang wujudiyah, yang qadim, yang berdiri keduanya dengan zat Allah Ta'ala. Al-muta'alliqani bi jami'il mawjudati, yang ta'aluk keduanya dengan sekalian barang yang maujud, yang wajib dan yang harus. Maka masuk dalam jumlah yang maujud itu segala warna dan segala suara, dan ada pun segala akuan, dan iaitu berhimpun, bercerai, hanya gerak dan diam. Maka sekalian daripada segala umur i'tibariyah tiada ta'aluk dengan dia jua oleh sama Allah Ta'ala dan basarnya, atas qaul yang sahih, dan hanyalah yang dipandangkan yang bersifat dengan dia jua, bukan dia. Maka ta'aluk keduanya dengan segala yang maujudat itu atas jalan meliputi akan sebagai ta'aluk yang lebih atas ta'aluk ilmu, akan ta'aluk tanjizi qadim dan segala yang wajib, dan ta'aluk suluhi qadim dengan segala yang jaiz dahulu daripadanya, dan ta'aluk tanjizi hadis dengan segala yang jaiz yang maujud kemudian daripada Adam. Adapun sama pada segala baharu. Syukur kita Allah Subhanahu Wa Taala, limpah kurnia dia pula ihsan dia. Dia wujudkan kita, alhamdulillah. Syukur dia jadikan kita Islam, melalui Islamnya mak ayah kita, alhamdulillah. Limpah kurnia dia pula ihsan dia, dimudahkan kita untuk taat, jauhkan kita pada maksiat, alhamdulillah. Limpah kurnia ihsan dia, diberi kita ada kehendak, keinginan untuk berada dalam majlis mulia, nak tuntut ilmu, junjung perintah Allah Ta'ala, dan mencontohi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Syukur diberi pada kita hati sanubari yang lembut, yang mudah tersentuh dan mengaji, nak mengaji, nak belajar. Khasnya nak mengenal Allah Ta'ala, macam mana nak sentiasa mentauhidkan dia, macam mana nak zikir kat dia, macam mana nak rasa kita ni datang daripada dia, kita ni ada ni pun dengan limpah kurnia dia, balik pun nanti ke dia. Syukur diberi pada kita semangat, kesungguhan, ketekunan, diberikan kita istiqamah untuk berada dalam majlis yang penuh karamah dan barakah. Mudah-mudahan Allah Ta'ala terkekalkan kita, beri taufik dan hidayah. Amin ya rabbal alamin. Dan insya-Allah kita nak manfaatkan temuan madani meneruskan bacaan daripada kitab Sirajul Huda. Kata musannif rahimahullah ta'ala, was-sam'u wal basar, asal matan dia al-muta'alliqani bi jami'il mawjudat. Insya-Allah kita nak sambung ni sifat seterusnya. Setelah kita bicara kudrat, iradat, ilmu, hayat, ni sama basar. Dan pengarang kita ni dia sekalikan pembincangan dan pembahasan sama basar kerana makna dan bahas dia serupa prinsip dan konsep.
Asal terjemah sama artinya pendengaran. Basar artinya penglihatan. Jadi bila Allah Ta'ala ada sama, tentu dia sami'. Bila dia ada basar, tentu dia basir. Itu prinsip. Ada kita belajar itu antara hubungan ma'ani dengan ma'nawiyah. Saja saya ulang balik pasal bab-bab tu kadang-kadang sekali-sekali dengar faham, tinggal lama pula tak faham pula kan. Sorok pun nak mula tak jadi mula lagi kan. InsyaAllah ke depan memang tengok keadaan kita pun limpah kurnia Allah Ta'ala bagi makin pulih dah. Ada yang demam tak sihat apa, Alhamdulillah Allah Ta'ala berikan kesihatan kepada kita, dia mudahkan urusan kita. Ada hikmah belaka semua tu. Kadang-kadang kita ni bila duk ngaji hari-hari dia cemui. Bila dah lama tinggal macam mana? Oh lama tak kuliah, lama tak ada nahu, lama tak ada saraf, baru dia ada rasa minat. Memang Allah Ta'ala jadikan istilah untuk bagi ada kasih dan minat ni antaranya macam ni ya. Dia bagi ada sihat, sakit. Dia bagi kita ada rajin, malas. Bila kita rajin, kadang-kadang sampai tahap dia jemu. Main malas, baru kita tengok, silap aku malas. Baru nak bangun pula kan. Itu antara rahsia-rahsia disebut oleh para ulama hikmah yang Allah Ta'ala dia tak jadikan satu dengan sia-sia. Bahkan di sebuah orang mukmin, semuanya tu akan dijadikan sebagai momentum untuk bangun, untuk meraih rahmat Allah Ta'ala. Mudah-mudahan Allah Ta'ala bagi kita keadaan macam tu. Khasnya sekalipun kita ni macam manusia, kita ni Allah Ta'ala jadikan manusia bukan malaikat. Jadi ada istilah nak kencing berak. Dengan sebab tu Allah Ta'ala jadikan kita suka bersuci. Apatah lagi orang yang kerap kencing, kerap berak, kerap buang angin. Memang kita tak suka, tapi di situ sebenarnya sabab dapat rahmat Allah Ta'ala. Di situ sabab dapat limpah kurnia dia. Orang lain ambil wuduk sekali, kita 5 kali yang wuduk lah. Jadi pahala orang ambil wuduk 5 kali lebih. Tapi kita tak suka ambil wuduk banyak kali. Tambah pula musim sejuk ke apa. Kan? Orang yang memang nak ambil wuduk, dia ambil wuduk. Dan dia boleh sabar di atas kesejukan yang ada, renyah dia. Tambah nak kena bersuci macam ni, ada kerenah ni, perut pula meragam. Jadi segala apa yang Allah Ta'ala beri itu tiada lain melainkan untuk mensabarkan dia, untuk menaikkan darajat dia. Cuma prinsip dia mesti kenal, ni semua datang daripada Allah, redha dengan ketentuan dia, sabar di atas ujian yang diberi. Yang penting kita kenal ilahi, mentauhidkan dia setiap masa dan hari, yang sentiasa memuji Allah Ta'ala tak henti-henti, tanzihkan dia daripada sifat yang tak selayaknya, yang salah terperi. Kalau boleh sentiasa dalam keadaan macam tu, rahmat Allah Ta'ala sentiasa mengalir ke atas kita setiap hari, insya-Allah. Baik, jadi asal nak sebut tadi as-sam'u, tentulah dia sami'. Kalau dia basar, tentulah dia basir. Satu terjemah sama' ni pendengaran. Ini makna masdar betul lah. Kalau tak faham tu ngaji lama sikit lah. Selalu kita terjemah mendengar kan. Macam mana pun, bila sabit pendengaran, maka zat yang ada pendengaran tentulah dia mendengar. Kan? Maksud mendengar tu ada sifat dengar pada dia. Pasal kita bicara ni adalah sifat yang sabit di zat. Sifat pula atas nama ma'ani. Sifat pula ma'ani, sifat yang wujudiyah, subutiyah. Bila dia sifat wujudiyah, subutiyah, tentulah sabitnya sifat ni di zat, menunjukkan zat muttasif bisifat. Itu istilah sikit lah kan. Dengarlah, cuba fahamkan benda-benda yang tu. Hadanallah ila siratal mustaqim. Kalau orang nak belajar, kalau sungguh walaupun tak pernah belajar bahasa Arab, boleh faham tuan-tuan. Jangan tak tahu. Saya ada pengalaman belajar orang kampung je. Dia kata, saya faham ustaz kata apa. Dia boleh ulang saya sebut tu. Saya pelik tu. Saya mengaji dulu pun, mengaji Arab. Baru nak mengaji dulu, tak pandai macam tu. Dia orang kampung biasa, saya cakap macam tu, dia boleh tangkap sekali sebut je. Saya tu, pelik pakcik ni. Pakcik lah tu, Tok Wan pun ada. Tapi dia boleh faham. Dia kata, lama dah saya tak dengar ada orang mengajar macam ni, kata dia. Dulu kecil-kecil dulu saya ngaji.
Lama saya tak dengar. Ustaz lah kata dia. Lama sungguh saya tak dengar. Ustaz mengajar ni macam saya ngaji dulu kecil-kecil, kata dia. Pasal memang apa yang kitab kita baca, apa cara saya cerita, saya mengaji pun, saya cerita macam mana saya belajar dulu. Guru-guru cakap macam tu kan. Jadi bila kita ikut uslub tutup guru dulu, orang yang pernah mengaji dulu, dia kan kata, ustaz mengajar ni macam saya ingat masa saya kecil-kecil dulu, serupa kata dia mengajar. Tutup guru dulu macam ni lah. Sebut ta'aluk macam ni. Saya dengar sejuk, hati best saya dengar kan. Pasal apa tu? Pasal apa yang kita buat ni, ada orang yang pernah lalu muafakat dengan ulama-ulama dan tutup guru dulu. Baik. Asal bicara samak dan basar tu, satu diterjemah samak pendengaran. Kita selalu sebut mendengar. Kena faham, mendengar tu bukan maksud perbuatan, tapi mendengar tu dengan mana sabit ada pada Allah Ta'ala sifat dengar. Boleh faham saya sebut apa? Pasal kita bicara ni sifat 20 kan, ringkas sifat 13. Bila sifat, kita bukan nak cerita perbuatan. Jadi maksud samak tu, termah dari pendengaran, maksudnya ada pada Allah Ta'ala sifat dengar. Dengan sifat itu Allah dengar, Allah mendengar. Boleh faham tak sebut apa? Bahasa Melayu pun jangan tak lulus dengar. Kadang kita bahasa Melayu pun jam tu yang tak apa sebut dah perkataan tak elok tu kan. Duk tak faham je pasal bahasa Melayu kita pun tak kemas, kita tak faham maksud yang nak disampaikan. Pasal kena beza antara mendengar dengan makna wasfi, dengan makna ada wasfi, mendengar dengan makna fi'li. Boleh faham saya cakap macam tu? Boleh faham. Kita dah sebut, kalau kita terjemah selalu, sama mendengar, basar melihat, betul kan? Apa maksud mendengar? Ada sifat dengar, pandai. Apa makna melihat? Ada sifat lihat. Bukan mendengar tu dengan mana Allah sedang mendengar. Melihat, Allah sedang melihat. Sedang dengar, sedang melihat, itu perbuatan. Dan kita bukan menafi pun perbuatan Allah Ta'ala. Tapi atas tertib kita belajar, kita dah sabit dah si zat Allah Ta'ala wujud. Kamu mula-mula belajar wujud apa? Wujud zat Allah Ta'ala. Lepas tu kita belajar sifat. Ni antara khas pula sifat ma'ani, sifat yang sabit sungguh di zat. Bila sifat yang sabit, sifat yang memang sungguh sabit di zat, maksudnya sabit pada Allah Ta'ala pendengaran. Tentulah zat Allah Ta'ala mendengar. Maksud zat Allah Ta'ala mendengar, sabit di zat dia sifat dengar. Yang dengan itu dia mendengar. Jadi ada mendengar dengan mana mempunyai sifat, ada mendengar dengan mana membuat perbuatan dengar. Boleh? Faham? Ada nama. Perhati benda tu kena perhati. Itulah benda nak ngaji. Itu yang kita tengok kadang ulama kita setengah diterjemah macam ni, kadang diterjemah macam ni, diterjemah macam ni. Bahasa mereka pakai satu hal. Saya ajar ni, yang ni saya ajar format dan prinsip. Kalau tok guru mana apa, ulama mana, kitab mana kita baca pun, dia syarah, dia guna bahasa macam mana dia pakai pun, kita boleh faham maksud yang dia nak sampai. Yang tu yang kita mengaji ni, bahasa Arab tu satu hal, pasal memang asal Quran, hadis Nabi, perkataan yang dikarang oleh ulama, ringkasan kitab semua, parti, segala ilmu ni dalam bahasa Arab. Dan kena faham bahasa Melayu, pasal kita orang Melayu. Dan kita orang Melayu nak kena faham Arab tu pula tu, macam mana nak synchronize kan, nak padan dengan dia dengan bahasa Melayu, supaya kita boleh hadam dalam konteks bahasa Melayu. Saya mengaji ada tok guru yang memang ambil berat bab tu. Pasal Allah Ta'ala yang tu yang dihantar Nabi Rasul, takkan ada Nabi Rasul yang dihantar melainkan bilisani qaumi. Wa ma arsalna min nabiyyin wa ma arsalna min rasulin illa bilisani qaumihi wa ma arsalna min rasulin illa bilisani qaumi wa ma arsalna min rasulin. Tidaklah kami hantar mana-mana rasul melainkan bilisani qaumi, dengan bahasa kaum dia. Rasulullah orang Hijaz, Makkah, Madinah kan, bahasa Arab, bangsa Quraisy. Macam mana turun bahasa Arab? Itu satu hal. Tapi nak cerita apa? Ni kita mengaji.
Kalau kita mengaji pergi Mesir sekalipun, dia pun cakap Arab. Arab Mesir pula tu. Sekalipun kita pandai bahasa Mesir, Arab Mesir, pro bahasa pasar semua pandai, khalis. Bukan khalis. Oh, ma'alih pandai cakap Arab. Main Malaysia tak kerti nak ngajar, cakap Melayu. Bahasa apa? Ketandusan bahasa Melayu. Tak jadi. Satu guru kita nasihat apa dia? Sebelum pergi luar, macam mana? Agak saya nak cakap apa? Sebelum pergi belajar kat luar, macam mana? Belajar sini dulu. Pasal apa? Kita nak faham dengan usulub bahasa Melayu kita. Dah faham dengan usulub bahasa Melayu, dengan masa yang sama mengaji kitab Nahu, belajar bahasa Arab, Nahu Sorof, untuk faham bahasa Arab, pergi sana dah boleh hadam bahasa Arab. Bahasa Melayu pun dah faham apa yang kita dah belajar yang kehendak dengan bahasa Melayu. Pergi sana, menambahkan lagi apa kefahaman yang sepatutnya dengan bahasa Arab, dengan kefahaman bahasa Arab yang bertambah tu, balik bahasa Melayu, hurai untuk kefahaman yang bertambah dengan bahasa Arab tu, hurai lagi dalam bahasa Melayu. Oh, steady. Tapi kalau kita tak pernah mengaji kat sini, terus pergi Arab, nak faham Arab tu satu hal, waktu balik, macam mana? Kita tak kerti nak sampaikan dalam bahasa Melayu. Kalau bahasa Arab ada pun dia terjemah, dia kadang-kadang yang tu tak menepati dengan mentaliti bahasa Melayu, corak bahasa Melayu, ragam bahasa Melayu, cara nak hadam bahasa Melayu, apatah lagi baca kitab-kitab Jawi orang bahasa Melayu, ulama-ulama Melayu, itu yang baca jadi kelayi. Tambah ngaji Mekah Madinah, bukan ngajar Mekah Madinah dulu, Mekah Madinah sekarang. Ngaji Wahabi, balik bergelagah dengan orang. Habis hak kita ngaji sifat 20 semua disesatkan. Sikit kanalah. Satu nak sebut kata mengaji tu, dua-dua bahasa kena berhati. Itu yang dah faham sama basar, kita biasa dengar dah. Itu nak faham bahasa Melayu pula. Apa makna dia? Atas kita bicara sifat pendengaran. Kenapa pendengaran pula? Maksudnya pendengaran ni maksudnya sabit di zat Allah Ta'ala, sifat dengar. Itu yang bila sabit sifat dengar pada Allah Ta'ala, maka ada pada Allah Ta'ala pendengaran, maka Allah mendengar. Apa makna mendengar? Ada pada dia sifat mendengar. Bila dah sabit sifat, barulah Allah mendengar. Tertib bahas dia macam tu kan. Zat sabit sifat, baru ada zat, ada sifat, baru ada afal. Macam tu. Memang macam tu. Zat ada sifat, ada bateri, ada fungsi-fungsi dia sepatutnya boleh rakam, baru boleh merakam, barulah jadi rakaman. Bahasa macam tu. Ni mikrofon, zat, betul? Ada sifat, ada elektrik, lepas tu barulah boleh membesarkan suara. Kenapa tu? Katung pingu. Kadang cakap tak pun nak faham. Tak faham? Saya faham. Kadang hurai tak faham. Kadang kena tukar uslub juga. Tapi yang betul-betul standard bahasa macam tu saya tak pandai, minta maaf. Tu saya kena mengaji lain. Saya tak belajar tu. Apa cerita ni? Okey, pendengaran, penglihatan. Siap. Yang ni pun kalau kita nak cari, bukan senang. Ulama dah ambil dah kesimpulan tu, yang 7 sifat ni yang telah dirumus kudrat, iradat, ilmu, hayat, sama basar, kalam ni kita duk bicara. Sama basar, kalam jumpa nanti insya-Allah. Memang sifat yang telah dirumus oleh ulama memang sabit sungguh pada Allah Taala, tak boleh nak diambil. Baik, kalau gitu apa maksud sama dan basar? Tengok dia sekali kan tu, tengok dia nak kata apa. Hakikat keduanya. Apa makna hakikat? Ta'rif, definisi. Macam ni. Apa dia sama dan basar ni? Sama dan basar ni pada zat Allah Ta'ala, maksud dia macam ni. Sama dan basar ni dua sifat. Jadi dia sifat. Satu, bukan sama tu mendengar dengan makna perbuatan. Boleh faham kan? Itu yang saya kata itu. Itu yang dia terjemah dengan apa? Pendengaran, penglihatan. Kita bukan menafikan perbuatan. Yang tu pun faham juga elok-elok. Jangan silap pula. Pasal kata kita bicara sifat. Jadi dua ni sama basar, dua sifat. Dan sifat ni atas kata sifat ma'ani, dia sifat wujudiah. Dan kata atas sifat ni sifat Allah Ta'ala, macam mana zat Allah Ta'ala qadim, dia juga adalah sifat yang qadim. Zat Allah Ta'ala, sifat Allah Ta'ala
Qadim. Zat dia Qadim, sifat dia Qadim. Jadi sama basar Qadim. Apa maksud Allah Ta'ala sama basar dia Qadim? Sabit zat Allah, sabit segala sifat kesempurnaan dia. Dia mendengar dan melihat azali lagi, sedia kala lagi. Dia bukan macam kita. Memang jauh lah Allah dengan kita. Kita beranak-beranak, walaupun ada mata belum boleh melihat lagi, walaupun ada telinga belum boleh dengar lagi, walaupun ada mulut belum boleh bercakap lagi, walaupun ada otak tak boleh memikir lagi. Betul ke saya cakap macam tu? Betul ke saya cakap macam tu? Walaupun ada kaki tak boleh berjalan lagi, walaupun ada tangan tak boleh pegang lagi. Betul ke saya cakap macam tu? Betul ke saya cakap macam tu? Ha. Jadi kita ni ada tertib satu. Allah Subhanallah. Allah zat dia, sifat dia Qadim. Apa benda Qadim? Sedia. Apa nak sedia? Perfect. Perfect je lah. Sedia, perfect. Memang perfect. Azali lagi, Qadim lagi. Ha, tu bahasa dia. Bahasa sedia tu lebih rasanya kita pakai azali daripada Qadim, walaupun dengan istilah wujud kidam kan. Bila kidam tentu dia ialah Tuhan yang Qadim, kita pakai macam tu. Tapi nisbah kita selalu pakai, banyak kita pakai azali lagi berbanding dengan Qadim. Jadi sama dan basar ni dua sifat yang wujudi yang Qadim atas nama sifat. Sifat ni pula sifat wujudi, berdiri keduanya dengan zat Allah Ta'ala. Betul apa fungsi dia? Al-muta'alliqani bi jami'il mawjudat. Yakni takluk keduanya sama dan basar ni dengan sekalian barang yang maujud. Itu cerita apa? Tempat takluk. Jadi takluk ni saya ada sebut 3 bab kena faham takluk kan. Apa? Tempat takluk, lagi? Cara takluk, jenis takluk. Jadi takluk sama basar kat mana? Bacalah sekali lalu ni. Oh, carilah. Carilah. Dah baca dah. Sama dan basar takluk kat mana? Sekalian maujudat. Ilmu dah belajar. Ilmu takluk kat mana? Wajib, mustahil, harus. Kudrat iradat takluk kat mana? Mungkinat. Jangan lupa ni, nak kena menampak lupa. Nak cik. Lupa kalau tak belajar namanya. Nanti saya sebut perkataan yang tak elok tu. Apa? Kurang ajar. Itu yang guna catat, tulis. Memang kena catat, tulis tak apa ingat. Tulis lagi, catat lagi. Tak ada masalah tulis banyak kali ya. Pasal memang kita ni jenis manusia ni Allah Ta'ala bagi jadi dia perlu pada ulang. Makan pun berulang tak? Makan berulang tak? Mandi berulang tak? Berak berulang tak? Kitab mengaji kena berulang tak? Kalau tak ulang, saya tak ulang kalau buat macam mana? Itulah mutala'ah, okay? Muzakarah, okay? Hafal, catatan, nota, kan? Soal jawab. Tak faham tanya, itulah kita belajar. Kita belajar. Memang kita perlu pengulangan. Orang berniaga pun ulang. Nak cerita ulang sikit. Orang hafal Quran ulang tak? Lagilah ulang. Kalau dah hafal kali pun tak ulang macam mana? Apa akibat dia? Dia boleh jadi lupa. Itu yang perlu ulang. Ulang baru mantap. Bahasa Arab kata apa? Iza takarrara sesuatu apabila dia berulang baru dia akan mantap, kejap. Betul ke? Lagi berulang-ulang, lagi banyak latihan, lagi kejap. Betul ke? Kali pertama pegang paku dengan hammer, agak-agak macam mana? Cantik tak kata? Kalau dah 10 tahun hari-hari pegang hammer dengan paku macam mana? Dia boleh ada skill pegang paku dengan kepala hammer, dia boleh. Kita duk macam ni. Dia tak payah tambah langut macam tu macam mana? Dia pegang paku, dia pegang kepala hammer, dia letak macam tu.
Ni tak payah dua tangan. Satu tangan ni pegang tangga. Kali. Oh aku. Kita saya nak cerita apa? Ulang. Latihan. Muzakarah, semak. Tengok balik, nota. Tu. Apa pelajaran pun. Baik pelajaran dunia, baik pelajaran agama. Memang macam tu, betul. Baik menghafal, baik ngaji pondok, sama. Ngaji pondok tak ulang, lupa. Quran tak ulang, lupa. Apa ni? Ngaji akademik pun lupa. Okey, saya nak tanya-tanya tu, siapa saya sebut lupa-lupa tu? Ada benda dah belajar. Ni nak belajar hak baru. Jangan hak lama lupa. Kudrat pula. Sama basar takluk dengan maujudat. Cara takluk adalah kita jumpa. Apa dia? Inkishaf. Pernah dengar inkishaf? Bab mana? Bab ilmu. Ilmu pun inkishaf, sama basar pun nama dia inkishaf. Apa makna inkishaf? Nyata. Bahasa lain? Ternyata. Apa maksud ter? Sedia nyata. Cuma sedia ilmu. Ternyata dengan sama dan basar lain. Ilmu, sama, basar. Tapi atas nama inkishaf. Inkishaf ilmu, inkishaf sama, inkishaf basar. Lain. Pasal lain sifat. Lain takluk. Walaupun nama serupa, cara takluk tu lain. Takluk tahu, itu inkishaf ilmu. Takluk dengar, takluk inkishaf dengar. Takluk basar, inkishaf basar. Okey. Yang tu saya sebut cara takluk. Jenis takluk, tu lagi yang dia sebut. Yang tu lagi dia macam lagu sikit kalau tak ingat kan. Tapi tetap dengan istilahnya ada suluhi tanjizi. Kat sama basar ada suluhi tanjizi. Baik. Kita ambil faham kataan maujud dulu. Jadi sama dan basar takluk dengan siapa? Takluk dengan maujudat. Maujudat tu cuma dia plural lah. Singular dia. Maujud. Terjemah asal maujud apa? Yang ada. Apa yang ada, semua orang Ta'ala dengar dan lihat. Ayat dia tu. Apa yang ada, sama? Apa yang ada, Allah Ta'ala dengar dan lihat. Soal sikit. Siapa pandai jawab? Apa yang memang ada, sedia ada? Zat Allah, sifat Allah. Jadi dengan sama basar ni nak faham apa? Allah dengar zat dia. Allah dengar sifat dia. Orang Ta'ala lihat zat dia. Allah macam mana ni? Allah dengar zat dia. Allah Ta'ala dengar sifat dia. Allah Ta'ala lihat zat dia. Allah Ta'ala lihat sifat dia. Ngapa pula? Zat Allah maujud, sifat Allah maujud. Sebelum makhluk ada, makhluk maujud tak? Soal, Allah dengar tak kita masa kita tak ada? Soalan ni loh. Allah dengar tak sebelum kita ada? Allah Ta'ala mendengar tak mendengar? Allah Ta'ala melihat tak melihat? Dia dengar apa? Dia dengar zat dia, dengan sifat dia. Pasal zat dan sifat dia ada. Memang ada, sedia ada. Dia lihat tak? Dia lihat apa? Dia lihat zat dia yang ada dan dia lihat sifat dia yang ada. Masa kita tak ada lagi tu. Soalan saya tu. Allah Ta'ala lihat kita tak? Dengar kita tak? Faham tak faham ni? Masa kita tak ada lagi tu, Allah Ta'ala dengar kita tak? Lihat kita tak?
kita masa tu maujud ke makdum? Maujud ke makdum? Makdum tu apa? Dum dum dum. Bunyi mercun. Apa makdum? Tak ada. Jadi kalau kita tak ada, Allah Taala dengar tak benda tak ada? Allah Taala tahu tak benda tak ada? Tahu, dia tahu benda tak ada. Dah belajar. Mustahilat pun dia tahu. Tapi dia dengar tak benda tak ada? Dia tak dengar benda tak ada ke macam mana nak jawapan? Dia lihat tak benda tak ada? Ya. Benda tak ada pun dia lihat. Benda tak ada ni maujud ke makdum? Sama dan basar takluk dengan apa? Maujud. Jadi Allah sama dan basar tak kita masa kita tak ada tu? Tak faham soalan? Tak faham soalan memang tak boleh jawab. Masa kita tak ada tu, Allah Ta'ala mendengar dan melihat tak kita? Kenapa dah pula? Tak lemah ke Allah Ta'ala tak mendengar kita dan tak melihat kita? Bukan takluk. Allah Ta'ala kuasa tak? Boleh tak dia buat isteri seorang layak dengan dia? Jawapan dia macam mana? Boleh ke tak boleh? Bukan boleh tak boleh. Mustahil buat anak, buat isteri. Mustahil ada isteri. Habis tu, boleh tak Allah Ta'ala buat isteri seorang untuk dia? Bukan takluk. Bukan takluk. Kudrat iradat. Allah Ta'ala lihat tak kita masa kita tak ada? Bukan takluk. Sama ada masar. Itu jawapan dia. Bukan Allah Ta'ala tak lihat kita masa kita tak ada. Bahasa macam tu macam kurang adab sikit. Pasal seolah-olah macam ada sifat kekurangan pada melihat dan mendengar Allah Ta'ala. Melihat dan mendengar dia sempurna tak? Okey. Untuk masa kita tak ada, dia dengar kita tak? Dia lihat kita tak? Bukan takluk, sama dan basar. Hang dah kahwin belum? Pasal apa tak kahwin lagi? Macam mana nak jawab? Bukan takluk, umur tera macam ni nak kahwin. Boleh? Faham? Bukan lemah, belum takluk dia lagi. Tambah budak kecil tu, lama tak lama budak kecil ni, hari Hindu lah budak kecil ni. Ada orang tak faham budak kecil tu apa? Budak 9 tahun tu, lagi lah, tanya apa? Ya. Apa nak sebut? Belum takluk lagi. Belum takluk. Ada fikir tak nak beli rumah? Kenapa? Bukan takluk hang. Ada fikir nak cari duit. Kenapa? Bukan takluk. Tu bukan takluk. Lemah ke? Bukan lemah ke? Itu kan lemah. Bukan lemah. Bukan takluk. Tu yang bahasa takluk tu faham sedap tak? Sedap faham takluk tu. Tu sahaja. Tu kita masa tak ada tu Allah Ta'ala dengar dan lihat kita tak? Apa soalan pun tak betul. Kau tak faham apa benda kau tanya. Tu yang mengaji bagi elok-elok. Kadang nak tanya pun tengok soalan cerdik tak cerdik. Kan saya pernah cerita bab tu kan. Orang cerdik soalan pun dah cukup dah. Tok guru ni, kalau nisbah tok guru dia ngajar. Betul anak murid tanya. Anak murid tanya tu dia boleh agak, dia boleh faham dah anak murid ni, faham dia punya faham terus mana dan kecerdikan dia terus mana. Soalan tu. Dan dia boleh tahu bengongnya anak murid ni terus mana. Kasar sikit. Soalan tu. Soalan tu nak menunjukkan kefahaman murid. Soalan tanya macam ni, yang ni soalan level lain ni. Kita dengar soalan pun dahsyatnya soalan ni. Yang ni soalan ni bukan orang sebarang orang ni. Soalan punya soalan. Soalan ni kepahaman dia punya IQ tinggi, IQ dan EQ dia tinggi. Orang yang lestari. Dia bukan bijak saja tapi bijak sana, sampai bijak ke sana. Itu dia cara macam tu dah. Jadi soalan asal apa? Allah Ta'ala mendengar dan melihat dah masa kita tak ada tu. Subhanallah. Bukan takluk. Kenapa bukan takluk sama dan basar? Pasal sama dan basar takluk pada yang maujud. Masa kita tak ada, tak maujud, bukan takluk sama dan basar. Bukan kerja sama dan basar untuk melihat perkara yang tak ada. Pasal benda tak ada bukan takluk sama dan basar. Sama dan basar takluk pada maujudat.
Jadi masa azali itu Allah Ta'ala dia melihat tak? Dia dengar tak? Sekali lagi soalan, dia dengar apa? Dia dengar zat dia, dengar sifat dia. Kenapa pula dia dengar zat dan sifat dia, dia tak dengar kita masa tu? Pasal zat dan sifat dia wujud, dah wujud, sedia wujud. Kita kita makdum lagi, kita tak wujud lagi, lam yakun syai'an mazkura, tak pernah disebut pun lagi. Kita ni dalam ilmu Allah Ta'ala, apa dalam ilmu Allah Ta'ala belum wujud lagi. Sekarang Allah Ta'ala dengar tak, lihat tak kita? Allah Ta'ala tahu tak kita? Sama tak dengar Allah Ta'ala ke kita, melihat Allah Ta'ala ke kita, mengetahui, tahu yang Allah Ta'ala kita, sama tak? Tak sama. Kenapa tak sama? Tahunya inkisyaf lain, ilmu punya inkisyaf lain, sama punya inkisyaf lain, basar punya inkisyaf lain. Nak kelas saya macam ni, mikrofonnya saya pegang. Bila saya pegang ni, takluk tengok lain, dengar lain, sentuh lain. Ada bau tak? Lain. Cuma lain-lain tu, saya nak sebut tak lain-lain. Allah mendengar dia satu sifat lain, melihat satu sifat lain. Walaupun dengan bahasa mendengar yang maujud, melihat yang maujud. Walaupun yang dilihat, zat yang dilihat tu satu, tapi takluk sifat yang berbeza. Saya satu, tapi bau lain, sentuh lain. Saya lagi faham kelainan sama dan basar dengan kelainan ilmu Allah Ta'ala. Walaupun cara takluk dia ilmu, cara takluk dia inkisyaf, sama pun cara dia inkisyaf, sambung. Basar pun cara dia inkisyaf. Yang inilah penting mengaji, nak dengar, nak faham. Saya sebut hampa boleh sambung tu, alhamdulillah, sejuk hati saya. Kalau saya sebut itu hampa dia beku je. Alamak, letih aku budak-budak ni. Tambah pula saya sebut, hampa dah boleh jawab belakang. Saya sebut, hampa boleh jawab dah belakang. Saya tanya, hampa jawab, dan jawapan tu melegakan hati saya. Seronok saya aja. Yes, alhamdulillah. Siapa lagi faham? Allah lagi faham. Pujilah Allah Ta'ala banyak-banyak, hantar murid-murid cerdik-cerdik main mengaji. Kalau main benda ngaji-ngaji ni semua duk bertumbuk bersilat je. Pening saya. Pagi bertumbuk 3 kes, tengah hari 5 kes, petang 6 kes. Pening saya. Hari-hari duk gelai orang bertumbuk. Letih. Yang ni tengok tak bertumbuk pun. Punya bertumbuk. Bertumbuk apa? Tumbuk lesung batu. Khidmat kat dapur tu. Tumbuk apa? Tumbuk pintu pasal orang ni tak bangun tidur. Bangun. Bangun subuh, solat. Ni ada orang tak naik ke? Semua ada. Ini baru belah-belah orang. Kena 50 orang. Rasulullah, sahabat dia punya ramai duduk depan. Dia boleh sebut, kawan ni tak ada, gimana? Rasulullah. Dia yatafaqqadul ghaib fi majlisi. Dia akan perasan siapa yang ghaib dalam majlis dia. Dia tahu siapa datang. Kalau orang luar, dia akan tahu siapa orang luar dalam majlis. Ada orang luar ni. Tengok. Rasulullah ni ambil sangat perhatian dengan siapa keliling. Masya-Allah. Pula tu dia boleh tahu orang ni ambil perhatian tak perhatian. Yang ni tidur, yang ni duk merepet, yang ni duk apa benda, duk hayal, yang ni duk tidur, yang ni duk lena. Semua dia tahu. Yang ni duk hayal, yang ni tak faham, yang ni nampak macam faham, duk menulis apa, benda tulis apa, rupanya duk lukis Doraemon. Sikit saya sebut-sebut itu. Jadi asal kita bicara ta'rif itulah sama basar ni, dia dua sifat wujudiyah qadim, berdiri di zat yang bertakluk dengan maujud. Dan antara yang maujud tu mana? Yang wajib.
Apa wujud yang wajib? Zat Allah, sifat Allah. Baik, mana disebut tadi? Begitu juga Allah Ta'ala juga mendengar dan melihat yang maujud, yang harus. Ada yang benda maujud yang harus? Ada benda maujud yang harus? Apa benda maujud yang harus? Makhluk. Allah maujud tak? Maujud apa? Kenapa lah wajib? Wajib wujud. Wajib wujud zat, wajib wujud sifat. Satu dia maujud yang wajib. Kita saya nak sebut istilah tu takkan tak apa-apa lagi. Kita jaizul wujud, kita mungkinul wujud. Jaiz mana apa? Harus wujud. Kita ni hadisul wujud, baru wujud. Dulu tak wujud. Allah yang bagi wujud. Jadi kita harus wujud. Pasal nanti Allah akan hadap matikan kita balik. Dia tak wujudkan kita pula. Kan? Lepas tu dia wujudkan kita balik. Kita ni tak wujud, wujud. Tak wujud, wujud. Kita boleh ubah-ubah. Kita mungkinul wujud. Jaizul wujud. Allah wajibul wujud. Jadi Allah didengar, dilihat apa? Yang maujud. Ada maujud yang wajib. Apa? Zat Allah, sifat Allah. Ada maujud yang harus. Mana? Makhluk. Dan bila Allah Ta'ala lihat maujud yang harus ni? Bila Allah Ta'ala melihat dan mendengar makhluk yang harus ni? Bila Allah Ta'ala wujudkan dia lah, baru dia mantabat maujud. Masa itulah ta'aluk sama makna basar. Kalau kalau makhluk tu dia harus wujud dalam ilmu Allah Ta'ala, dalam iradah Allah Ta'ala, belum diwujudkan lagi. Soal, ta'aluk tak sama dengan basar dengan benda yang belum diwujudkan? Bukan ta'aluk sama dengan basar. Bukan lemah, bukan. Tapi bukan ta'aluk. Macam saya tanya soalan tadi lah. Kenapa tak kahwin? Kenapa tak cari kerja? Kenapa cik tak makan? Kenapa tak fikir cari rumah? Bukan ta'aluk dia. Apatah lagi kalau kita mengaji tinggi lagi lah kan. Bab makan minum ni bukan ta'aluk kita. Allah jamin rezeki. Nak kerja apa? Bukan kerja kau. Nak fikir kerja apa? Kerja kau mesti kenal Allah Ta'ala. Tu kerja kau. Mengenal Allah Ta'ala wajib. Cari rezeki tak wajib. Rezeki Allah Ta'ala jamin, ilmu Allah Ta'ala tak jamin, kenal Allah, Allah tak jamin, jadi Islam tak jamin, jadi iman tak jamin. Makan, babi Allah Ta'ala jamin makan. Takkan kita Allah Ta'ala tak jamin. Pergi mengaji lagi, kena mengaji lagi, faham tu elok. Orang hak tu yang dicari, ilmu tak cari, kenal Allah tak cari, iman tak cari, Islam tak cari. Tapi rezeki cari, bini cari, rumah cari, hutang tak apa, mengaji, bagi peri tak mengaji. Kita ni kalau kena hentam hak tu, kena ceramah hak tu, melenggak dengar. Lama banyak kena ni. Memang kita mengaji ni antaranya selain daripada nak ambil ilmu lagi apa? Nak kena tarbiyah. Nak kena betul hak sewil kita. Sewil kita tu lah nak pergi betul tu. Kalau kita memang duduk atas jalan lurus cantiknya, tak apalah, ni cantik apa? Duk kena pelurus lagi, duk pelurus tu bengkok lagi, duk belok lagi. Sikit ayat-ayat macam tu Baik, atas kita nak faham ilmu, ni disiplin ilmu, nak ambil ilmu pula. Nak faham, peluruskan kita punya perjalanan hidup, satu. Baik. Jadi, bila Allah Ta'ala mendengar yang maujud, tengok dia kata, maka masuklah di dalam jumlah yang maujud itu segala warna dan segala suara. Allah Ta'ala dengar apa? Dengar yang maujud. Suara maujud ke makdum? Allah dengar suara. Jasad maujud ke makdum? Allah dengar tak jasad kita? Allah Ta'ala dengar tak warna kita? Allah Ta'ala dengar tak bau? Bau ni benda ada ke benda tak ada? Ada. Allah Ta'ala dengar tak rasa? Rasa manis, masam, pahit. Dia benda ada ke benda tak ada? Benda ada. Allah Ta'ala dengar tak? Allah Ta'ala dengar rasa. Allah Ta'ala dengar warna. Allah Ta'ala dengar apa dalam hati. Yang tu kita biasa dengar kan. Allah Ta'ala lihat jasad kita. Allah Ta'ala lihat suara kita.
Kenapa dia lihat suara kita? Pasal suara benda ada ta'aluk sama dan basar, kedua-duanya. Selagi apa yang nama maujud, itu ta'aluk sama dan basar. Satu, di sini bab, kalau tak mengaji, orang tak faham, ramai dalam bab sama dan basar, dia faham Allah mendengar, dia faham sekali, lalu bodoh gitu. Allah Ta'ala melihat, dia faham melihat lah. Sebut Allah melihat suara, dia blur. Allah mendengar warna. Allah mendengar warna. Soal, warna maujud ke makdum? Allah Ta'ala dengar tak warna? Ya. Cuma apa makna dengar gitu? Apa makna melihat itu? Dengar dengan mana? Nyata, inkishaf. Apa makna lihat? Lihat pun dengan mana? Nyata, inkishaf. Tahu pun dengan mana? Nyata, inkishaf. Cuma ada inkishaf ilmu, ada inkishaf sama, ada inkishaf basar. Yang tu yang nak mengaji tu, hak tu nak faham tu. Hak tu yang ulama dah bagi kesimpulan kat kita, kita nak explore sendiri. Hak tu yang rasa macam faham, bila ambil bagi penerangan, terbeliak je mata. Tak bisa dengar ni, pelik ni ustaz ni ajar. Bukan pelik yang aku ajar, engkau tu yang pelik tak mengaji. Dengar. Yang tu pun dengar, saya kena sepak dengan tok guru macam tu. Bila kita tanya kadang tak tanya ke dia lagi, tanya kawan-kawan tak boleh jawab. Kita rujuk jumpa tok guru. Tanyalah. Rasa macam pelik sikit. Orang Ta'ala ni dengar suara tak pelik kan. Orang Ta'ala dengar warna macam pelik sikit. Pelik lah, mu tak bisa duk ngaji, duk pelik tu. Kalau bahasa hulu lagi lah, tu jadi bodoh tu, saya tak ngaji. Kalau duk biasa ngaji, tak ada duk pelik lah. Pasal apa? Orang Ta'ala dengar warna. Warna benda maujud. Orang Ta'ala dengar belakang lah, benda tu warna ke, benda tu bahu ke, benda tu rasa ke. Setiap yang maujud, orang Ta'ala dengar belakang. Duk pelik apa? Duk pelik tu, mu tak biasa mengaji tu, duk pelik. Tak ada biasa orang duk mengajar, bukan tak ada biasa orang duk mengajar, mu tak biasa duk mengaji. Orang duk mengajar sedia. Boleh. Yang tu pun kena berbetul. Saya kata berbetul hak mana? Ada orang dia tak pernah mengaji, dia tak pernah jumpa, semua dia pelik. Pelik, aku tak bisa dengar. Bukan tak bisa dengar, tak pernah mengaji. Kalau pelik tu ialah orang yang memang tok guru pelik dengan kita. Tu ya. Ni tok guru tak pelik dengan kita, tok guru tak betul. Dia sebut betul. Orang awam yang pelik. Pasal orang awam bodoh tak mengaji. Orang awam pelik dengan kita tak heran. Dia macam anjing salak bukit tak pakai. Bukan boleh runtuhkan bukit. Anjing. Tu mantabat lah. Orang awam ni tegur kita. Bukan boleh pakai. Tambah Wahabi tegur kita. Tak pandang aku dengan mu. Mu akidah sesat pun nak berbetul aku. Tapi kalau tok guru, ulama, tegur kita macam mana? Tu ambil perhatian sikit. Tambah guru kita tegur kita. Ngajak ni tak kena. Ada benda tak betul yang sebut. Sepatutnya macam ni. Tu ya. Dia tegur tu kita boleh tahu salah. Hak bengong ni nak tegur kita. Hak kita betul pun dia kata kita tak betul. Hak kita ajak betul pun kata dia ustaz ni kadang-kadang merapu sikit. Kita duk ajak betul tu dia kata kita merapu. Hak dia bengong tu dia tak kata dia mengaku, dia merapu. Lihat. Satu kena faham prinsip. Pelik tak pelik tu. Orang tak mengaji semua pelik. Tambah duk mengaji benda sesat. Hak kita cerita betul semua pelik. Jaga agak. Dan begitu juga orang dah sesat, hak kita cerita hak betul, dia kata kita pelik. Jaga juga. Satu, berhati-hatilah berguru. Kena berhati-hati berguru. Mengaji semangat tu kadang ada. Tambah mengaji online apa ni. Hang tengok line mana hang nak pergi masuk. Kena kenali line ahli sunnah wal jemaah. Lain pelik apa nama Wahabi, Syiah, kena kenal. Ustaz pun macam-macam passion Hadan Allah. Satu kena perhati dan wajib kita kenali siapa guru yang kita ambil. Macam mana kalau kita beli order barang Shopee, original ke tak original? Garanti Shopee tu satu hal kan. Saya iklan Shopee pula lagi lebih pula kan. Tapi saya nak kata, tapi jangan tak tahu walaupun melalui Shopee tapi orang jual tu, dia masalah orang jual tu. Kalau bubuh nama benda berat katalah kita beli apa jenama Sony. Sony original ke, Sony memang Japan punya Sony ke, Taiwan punya ke, China ke chop Sony.
Oh. Ai kena betul-betul. Dengar, itu barang dalam dunia mah. Akidah kau jaga elok dengan siapa kau mengaji. Kena jadi jauh hari mengenal kaca dan permata. Apa benda yang awak ajar. Sezaman lah ni, memang cabaran fitnah ni. Satu hal lah. Apa saya nak sebut? Fitnah kalau ada depan kita duk COVID, apa bak isu suntik vaksin apa boleh rentas negeri ni, yang tu pun saya duk sebut sedia dah. Yang tu pun ada benda depan mata nampak pembohong apa? WHO tu, KKM tu, KKM pembohong. Berterang-terang punya bohong, tapi orang duk beriman dengan apa pembohongan mereka. Depan mata kita tu. Contoh vaksin ni bukan boleh jamin untuk mencegah daripada penyakit. Orang dah kena vaksin pun memang kena penyakit. Tambah dia yang keluar kenyataan dalam sehari-sehari yang mati ni, contohlah kan, saya tak ingat, tak pergi tengok. Dalam sehari ni, katalah hari ni berapa bulan? 3 bulan. Contoh kan. Yang dah mati dengan sebab unvaccinated, yang tak kena vaksin, katalah misalnya 30%. Yang 1 dos saja diasingkan, 1 dos 12%. Yang 2 dos 30% saja diasingkan. Sepatutnya macam mana? Bila ada dos tu, jumlahkan angka sekali. Pasal tu dah kena vaksin. Jadi orang yang mati dengan sebab tak vaksin, contoh 20%, contoh. Orang yang 1 dos dengan 2 dos saja diasingkan, bagi nampak kecil angka. Bagi nampak angka tu besar. Yang tu nampak 20%. Yang ni 19%, 9%. Padahal campur dua-dua. Contoh 9. Saya punya peratus tu tak betul kan. Kalau yang ni 20, dibubuh macam mana? Yang ni 19, bukan 9, sorry saya sebut. Ni 19, jadi dibubuh lah angka lain-lain ni, contoh kan. Sepatutnya yang dah vaksin 1 ke 2 ke macam mana? Jumlahlah sekali, pasal ni dah kena vaksin. Jadi jumlah yang kena vaksin lagi banyak mati daripada yang tak kena vaksin. Jadi apa bukti dia? Ini bukan fakta saya tau. Memang duk tengok hari-hari benda tu, tulis tu. Apa maksud dia? Maksudnya kena vaksin pun mati ramai lah. Yang mati kena vaksin lagi ramai daripada yang tak kena vaksin. Boleh? Tapi dia kata cocoklah varian Delta ni tak vaksin tak berkesan, tapi sekurang-kurangnya dapat mencegah kita daripada kena penyakit yang lebih teruk. Kena buat muka itu. Yang mati ramai, dapat mencegah daripada penyakit kena teruk. Tapi orang ramai orang percaya. Itu fitnah biasa itu. Orang tak rasa pun benda tu fitnah, orang rasa biasa, betul lah. Merelakan diri pula untuk cocok. Habis pergi cocok nak pergi luar negara, kena swab pula. Dah cocok, swab buat apa? Dah kena cocok. Kot ada kena jangkitan, dah swab pun, dah kena cocok pun boleh jadi kena jangkitan. Tu duk cocok buat apa? Buat habis duit aja. Kerja bagi free. Betul ke free? Kerajaan bagi free, yang ambil dia bayar. Dia pakai duit siapa? Tu syarah panjang pula. Nak cerita apa ni? Ngaji elok-elok, jangan orang bodoh, jangan jadi fitnah. Tambah pula duduk tempat mengaji. Jangan duduk tempat mengaji, apa benda yang diajar tak faham. Tu leceh. Jangan jadi ayam mati dikepuk kelaparan. Boleh faham tak? Kepuk tu kepuk, bukan kopuk. Kepuk ni apa? Tempat simpan padi. Ayam mati dalam tempat simpan padi. Allah. Ikan mati lemas dalam air. Ikan mati lemas pelik kan. Pasal memang dia duduk dalam air, takkan mati lemas. Ni orang bodoh dalam pondok. Dia mengaji pondok tapi bodoh. Ilmu apa pun tak tahu dalam ilmu pondok. Nahwu tak tahu, sorob tak tahu, tajwid tak tahu, fiqh tak tahu, tasawuf tak tahu, tajwid tak tahu, huruf mat pun tak kenal. Ya Allah. Yang ni. Kenal saya ni. Apa orang mula saya cakap Tamil. What happened to you? What's wrong with you? Okey, tahan tu mengaji sikit. Jadi nak cerita apa ni? Maujud. Tu yang
Termasuk dalam jumlah maujud tu apa? Segala warna. Jadi apa? Allah Ta'ala dengar warna, Allah Ta'ala lihat warna. Suara, Allah Ta'ala dengar suara, Allah Ta'ala lihat suara. Dengar suara tak heran, lihat suara, ya. Tapi kita tak heran macam ni. Allah dengar tak suara kita? Yang dalam hati dia dengar tak? Kenapa dia dengar yang dalam hati? Siapa cuba jawab sikit, siapa naik? Pasal dalam hati kita benda ada ke tak ada? Ada. Orang Ta'ala dengar tak? Adakah dia hanya terbatas kepada benda-benda yang dalam hati saja? Apa dia punya prinsip? Setiap yang maujud semua orang Ta'ala dengar. Setiap yang maujud semua orang Ta'ala lihat. Okey, boleh faham kan? Jadi warna ada tak? Allah dengar warna. Suara, Allah lihat suara. Apa prinsip dia? Maujud tak maujud? Setiap yang maujud Allah Ta'ala dengar dan lihat. Kalau gitu, apa maksud dengar dan lihat? Bukan maksud dengar dan lihat kita makhluk punya dengar lihat. Kita lihat apa? Benda yang berobjek dengan bantuan cahaya. Kita dengar apa? Gelombang frekuensi yang masuk dalam telinga, menggetarkan gegendang, digandakan dengan 3 tulang kecil, masuk ke koklia, diseimbangkan getaran tersebut, kemudian dihantar melalui saraf ke cerebrum untuk menterjemahkan getaran itu. Apa maksud dia? Itu kita dengar getaran suara. Frekuensi pun kita punya frekuensi. Lain tak boleh dengar dah. Allah dengar apa? Allah dengar apa? Jangan faham Allah Ta'ala dengar macam mana kita dengar. Tak betul. Satu, jauh tak Allah Ta'ala dengar dengan kita dengar? Jauh tak makna dia? Allah dengar apa maksud? Inkishaf. Kita dengar apa? Gelombang. Itu kita dengar. Lihat. Allah lihat apa maksud? Inkishaf. Dengan makna nyata. Allah Ta'ala dengar apa maksud dengar? Inkishaf. Dengan makna nyata. Boleh? Faham? Kita dengar tu dengar. Lihat. Apa Allah lihat? Apa makna Allah lihat? Sama juga. Apa? Inkishaf. Kita lihat apa? Objek dengan bantuan cahaya. Kita dengar gelombang bunyi dengan frekuensi tertentu. Tu pun jangan dengan syarat jangan terlalu jauh, jangan ada dinding, jangan. Ada syarat baru boleh dengar. Allah semua maujud dia dengar. Semua maujud dia lihat. Kalau ilmu bukan saja maujud makdum dia dengar. Dia dengar pula. Dia mengetahui, dia tahu, dia inkishaf dengan ilmu. Masya-Allah. Jadi kita belajar macam tu nak buat apa? Supaya dengan tu rasa ta'zim pada Allah Ta'ala. La ilaha illallah. Apa kita nak sembunyi kat Allah Ta'ala? Sebelum kita ada pun kita dalam ilmu dia. Sebelum kita ada pun kita dalam iradah dia. Sebelum kita ada, kita dalam ilmu dia. Bila dia bagi ada kita, semua tu dalam ilmu dia, dalam iradah dia, buat dengan kudrat dia. Dia mendengar kita, dia melihat kita, dia idrak kita. Satu, kita belajar ni tauhid, mengenal Tuhan dulu. Walaupun masa yang sama nanti kita belajar bab iman, bab apa? Ada malaikat yang menulis. Malaikat tulis itu pekerja yang Allah Ta'ala bagi jadi. Yang tu kot bahasa tak? Ada malaikat yang jadi tugasan tertentu. Kita kadang takut kepada malaikat yang duk menulis. Takut melihat malaikat yang menulis kepada Allah yang jadikan malaikat tu sebagai jurutulis. Siapa yang lebih hebat lagi, yang tahu hal kita, yang melihat hal kita, yang dengar hal kita? Malaikat ke Allah? Satu, tenggelam dengan malaikat. Walaupun kena beriman dengan malaikat. Tapi malaikat ni pentadbiran Allah Ta'ala. Dalam hati macam mana? Ma fi qalbi ghairallah. Hasbi Allah. Allahu hasbi. Malaikat knowledge only. Satu, lapar, makan. Dalam hati siapa? Allah yang makan aku, Allah yang kenyang aku. Yang ni sabab, ambil ya sabab. Dalam hati siapa? Allah yang makan aku, Allah yang kenyang aku, Allah yang rezeki aku. Yang ni benda latihan nak belajar. Dalam pondok kena belajar latihan tu. Walaupun benda simple. Kita buat jadi. Alhamdulillah Allah bagi siap. Lalu kot kawan-kawan kita kan kita. Itu bagi jadi. Itu tak silap potong, silap ukur,
silap macam ni, apa dah. Inilah tukang pun bantut, buat pun kelang kabut. Ukur pun tak betul. Yang itu buat bangunan herod. Salah siapa? Kita bodoh. Belajar pun tak habis, buat pun kelang kabut, ukur pun tak betul. Silap kan kita kan. Kalau tengok berjaya macam mana? Ya, macam tu La haula wala quwata illa billah. La ilma lana illa ma 'allamtana. La ilaha illallah. Orang puji kau handallah. Macam mana? Astaghfirullahalazim. Kau ni tak kenal Tuhan. Ngaji tauhid lah sikit. Bukan berpura-pura tau, bukan berlakon tau, datang daripada hati ke hati. Patutnya macam tu kita. Tapi nak dapat daripada hati ke hati itulah. Gurau lah dulu mula kan. Kau ni macam tak kenal tauhid aja duk cakap macam ni. Wow, hebatlah kau. Kau ni lagi tak kenal tauhid. Orang dah kata dah tak kenal, lagi tak kenal. Hebatlah kau. Allah lah hebat. Aku ni makhluk aja. Tempat zahirkan kehebatan dia. Mana hebatnya aku? Aku asal dulu tak ada. Kau ni pandai bercakap. Tengok tak ada tauhid lagi. Allah yang bagi aku pandai. Kau ni pandai sangat bercakap. Astagfirullahaladzim. Orang dah kata dah Allah yang pandai, bukan aku. Kau ni. Kau belajar kat mana? Itulah suruh mengaji pondok, tak nak. Cioi tu. Jom main ngaji pondok. Saja kita buat ayat-ayat macam tu sikit kan. Saya ngaji dulu, tok guru kadang-kadang dia seluruh ngajar tu, sambil-sambil tu dia sebut gitu. Tapi dalam dia cerita tu kadang-kadang hak tu kita mengaji faham rupanya. Yang duk ajar tu tak faham. Dan ada pun segala akuan. Tu jumpa nanti insya-Allah. Akuan tu bukan pengakuan. Daripada kaunan ni akuan, kaun kan. Jamak bagi kaun. Apa benda kaun tu? Nantilah jumpa insya-Allah. Tomorrow morning we will continue it. So don't miss your lesson. Okay. So bila ada benda dia tengok mengaji, yang kita mengaji itu ada bab susah yang kita tak faham, baca pun tak erti. Jangan tak tahu. Dalam kita duk mengaji ni, saya punya pengalaman, dia ada fenomena macam tu. Kita ada hari yang gaji je. Itu hari tu demam. Hari tu demam tak larat mengaji sungguh. Memang tak pergi mengaji. Jadi tengok dia baca satu bab yang memang kita tak faham sebelum ni. Baca pun tak boleh faham. Allah. Rasa macam mana? Ada hikmah tu satu hal. Pergi tanya orang. Kalau dapat faham, lega. Ada orang backup. Boleh faham dengan kita apa yang kita tak dapat mengaji tu. Jangan tak tahu, dalam belajar ni dia akan ada yang tu. Ada yang tu. Hari kita balik tu, hari tu kita tak mengaji apa yang, alamak, aku tak faham hak ni. Yang lain biasa dengar, yang lain tahu dah. Yang ni tak faham. Kan. Cabaran mengaji macam tu lah. Nisbah Allah Ta'ala bagi jadi kita, semua tu ada hikmah belaka, atas kita punya tanggungjawab, kena tingkatkan usaha. Macam tu lah. Itu adalah menunjukkan kesungguhan kita mujahadah pada dia. InsyaAllah sambung kita, segala kaun-kaun tu akuan. InsyaAllah sambung kemudian. Soalan? Soalan ada? Pelajaran hari ini apa dia? Sama' wasar, dua sifat yang wujudiyah, sabit di zat, cara ta'aluk, inkisyaf, tempat ta'aluk, maujudat. Betul lah buat betul. Cara ta'aluk, inkisyaf, tempat ta'aluk, maujudat. Maujudat maksudnya sekalian benda ada tu sama ada zat Allah Ta'ala yang wajib ataupun makhluk yang harus, yang bakal Allah Ta'ala bagi ada. Tanjiti suluhi tengok kemudian nanti. Sebut tu nanti pasal benda tak baca ni. Kita punya pelajaran atas kata malam ni itu je lah. Dan kena faham maujudat tu. Baru kita akan faham Allah mendengar cahaya, Allah melihat suara. Yang tu pun dah pandai dah. Cukup lah untuk memahamkan kita. Allah mendengar dan melihat maujudat. Ada istilah ilmu inkisyaf, sama inkisyaf, basar pun inkisyaf. Tiga-tiga inkisyaf, tapi tiga-tiga adalah inkisyaf yang berbeza. Pasal sifat yang berbeza, inkisyaf yang berbeza. Prinsip-prinsip tu mesti faham. Soal kalau ada? Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma nawwir qulubana min nuri hidayatika
kama nawartal arda min nur syamsika abadan abada birahmatika ya arhamar rahimin warzuqna fahman nabiyyin wa hifzal mursalin wa ilhamal malaikatil muqarrabin wa sallim tasliman ala jami'il anbiya'i wal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin.